Akhirnya menerima cinta saya yang kini dirundung rindu. Percayalah, belum ada pun seorang jutawan bertakhta di sudut hati ini. Sanggupkah anda menunggu sehingga saya tamat pengajian di Kuala Lumpur? Lebih 4 tahun dari sekarang. Yang menyayangimu, Tajuddin. Malam serunai malam. Macam mana saudara? Ayat tu, ayat punya ayat. Baik, ini merupakan satu petikan daripada buku yang akan kita kongsikan pada pagi ini dalam sesi Sabtu berjudul Hati dan Budi terbitan iBook Publication Sendirian Berhad dengan harga RM19.90 senaskah, dan ini merupakan cetakan kedua bagi judul ini yang mula diterbitkan pada tahun 2004. Dan pagi ini penulisnya ada bersama kita, iaitu Encik Muhammad Nolong ataupun mungkin lebih mesra dikenali sebagai Pak Haji. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Haji, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya Pak Haji. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mendengarkan tajuknya saja, Hati dan Budi, mungkin ramai yang beranggapan bahawa kisah ini kisah yang menyebabkan perasaan. Jadi boleh Pak Haji ceritakan lebih lanjut sikit sebanyak lah tentang sinopsis kisah ini. Terima kasih. Ya. Sebenarnya novel yang saya tulis ini tidak sangat merupakan percintaan. Bahkan dia lebih merupakan tema yang berkisar kepada peluang. Peluang boleh menjaminkan kejayaan pada seseorang. Tapi diselit sedikit tentang percintaan sekadar memberi sikit warna pada penceritaan ini. Memberikan perisa, tambah perisa sikit lah. Okey. Seperti yang saya tulis pada sinopsisnya. Sinopsisnya tu. Okey. Jadi itulah. Dia lebih latar belakang di Sabah. Pada tahun 70-an ya Pak Tahun 70-an. Itu jam Sabah baru lagi memasuki Malaysia. Keadaan alam sekitarnya masih lagi tak terjejas lah dengan pembangunan raksasa. Sebab mana kita tahu sebab mereka banyak perubahan pembangunan. Jadi tumpuan saya, kebetulan saya masa itu kena balik Sabah awal 70-an. Itulah sebagaimana yang saya tulis dalam saudara baca tentang alam sekitar Sabah. Okey. Okey, jadi adakah kisah ini, Hati dan Budi ini juga berlandaskan pengalaman Pak Haji sendiri yang mungkin Pak Haji ingin kongsikan kepada pembaca-pembaca? Sikit sebanyak memang. Pengalaman saya, kerana saya sebagai guru, saya melihat tentang perkembangan pendidikan di Sabah begitu melonjak begitu pesat sekali. Kerana baru merdeka kan. Jadi Pak Haji berasal dari mana? Saya asal dari Perak. Asal dari Perak, tetapi bertugas sebagai guru di... saya di sana di jabatan sebagai penuh pengarah. Jadi ketika di situlah yang datang ilham. Tapi yang menyebabkan saya terdorong untuk menulis tentang Sabah ialah pada awal 70-an saya di situ, tentang buku Sabah yang tertulis dalam bahasa Melayu amat kurang sekali. Saya ingat pada masa itu ada seorang penulis nama K. Bali. Kalau saudara pernah mendengar nama ya. Jadi itu datang minat saya untuk menulis. Tapi dalam buku bahasa Inggeris memang banyak. Jadi sebenarnya buku ini bukanlah buku yang pertama saya tulis di Sabah. Buku pertama saya tulis Sabah ialah tentang pendidikan Sabah. Ada dalam. Jadi selain daripada buku fiksyen, Syed Muhammad Nolong juga menerbitkan buku-buku dalam bentuk lain buku-buku ilmiah juga ya. Ilmiah, kebara, dongeng. Kerana banyak dongeng yang saya kumpul di Sabah itu, saya telah menghasilkan 3 buah. Jadi apa bezanya, perbezaan menulis buku fiksyen, buku cerita, buku ilmiah dan yang mana satu mungkin paling Pak Haji gemari? Fiksyen lebih memerlukan banyak imajinasi, tak sangat berteras kepada fakta. Jadi boleh kita kembang-kembangkan. Tapi kalau macam akademik, mestilah berdasarkan fakta, berdasarkan undang-undang yang benar kan. Baik, jadi di dalam buku ini juga ada terkandung ya dedikasi penulis Muhammad Nolong kepada 14 orang cucu beliau. Jadi apa yang mungkin Pak Haji cuba untuk sampaikan kepada cucu-cucu dalam buku ni? Saya begini, dengan dedikasi kepada mereka, diharapkan
ada antara mereka itu yang akan berminat dalam penulisan. Maka ada seorang cucu saya dalam yang senarai itu yang mula berjilat-jilat dalam menulis. Jadi itu harapan saya. Okey. Dan kisah lanjut tentang siapa Nining ini? Nining sebenarnya ialah satu watak di mana sebagai teras dalam penceritaan itu yang asal orang dusun. Jadi dia tu sebenarnya seorang budak sekolah, tapi oleh kerana sistem pendidikan pada masa itu di Sabah memang menekan tentang pendidikan Melayu. Jadi untuk pergi ke sekolah menengah mesti mereka melalui sekolah Inggeris. Jadi pada dia tak mungkin ke situ. Dan dia gagal. Di Sabah ada tu sistem untuk pergi sekolah Inggeris, dia mesti melalui yang dikatakan bridge class. Macam kita di Semenanjung ni, semua kelas. Kelas peralihan. Kelas peralihan. Jadi untuk masuk situ melalui satu peperiksaan, dia gagal. Tapi sahabatnya nama Midi tu, satu lagi watak, berjaya. Budak Midi sebenarnya terkandas pada mulanya. Bukan terkandas kerana kecekapannya dalam peperiksaan, tapi masalah latar belakang keluarga yang tak mampu untuk meneruskan pelajaran itu. Dia terpaksa bekerja